Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi habli hukma wa ahlikni bis salihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin waj'alni warasatil jannati na'im. Surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Doa Nabi Ibrahim. InsyaAllah sama-sama kita usaha hafalkan doa Nabi Ibrahim tersebut. Doanya panjang, tapi ya kita ambil bahagian awal pada doa Nabi Ibrahim tersebut. Baik, Alhamdulillah. Tahniah, terima kasih kepada pimpinan PKPM Terengganu atas usaha menjalankan tamrin Jundi yang menjadi acara tahunan sebenarnya. Sesi siri latihan tahunan bagi mereka yang menyertai PKPM, yang menyertai kalau di Uniza Kelab Pemikir lah. Baik. Jadi Alhamdulillah, tahniah kalian telah pun menghadam tentang faham hamba dan juga faham sebagai khalifah. Jadi rentetan daripada faham hamba dan juga faham khalifah juga apabila berada dalam satu organisasi yang kerjanya ialah kerja-kerja kebajikan, kerja-kerjanya ialah kerja-kerja menyampaikan risalah Islam, kerja-kerjanya ialah kerja membangunkan umat. Tentu sekali dia mesti tahu asas sebagai seorang yang terlibat dalam gerakan seperti ini, dalam organisasi seperti ini ialah pembinaan diri, pembinaan individu dengan memiliki ciri-ciri ataupun kualiti-kualiti tertentu. Okey. Jadi kalau kita sorot dalam Al-Quran, ada banyak ciri-ciri yang telah dinyatakan, disebutkan oleh Allah. Seperti Ibadur Rahman dengan karakter-karakternya, Al-Abrar dengan karakter-karakternya, Sabirin, Al-Muhsinin, kemudian ada banyak lagi, Muttaqin, kelompok-kelompok Muttaqin, Mukminin, dan kita boleh teroka ada banyak lagi kelompok-kelompok golongan-golongan yang Allah letakkan mereka ini punya ciri-ciri tertentu. Namun dalam usaha kita, maknanya dalam ciri-ciri yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, itulah usaha kita untuk kita membangunkan diri kita. Kita nak cari al-mu'minun ke, kita nak jadi Ibadur Rahman ke, kita nak jadi ulul albab ke, kita nak jadi ulil nuha ke, ulul absar ke. Jadi kita kena teliti karakter-karakter ni, baru kita boleh tahu apa sifat, apa cara, apa perkara yang dibuat oleh mereka. Pertamanya kita tahu ciri-cirinya apa. Kemudian kita tahu apa perkara yang dibuat oleh mereka. Kemudian dengan itu juga bagi membangkitkan semangat kita ialah kita tahu juga apa natijah ataupun apa ganjaran yang Allah berikan kepada kelompok-kelompok yang disebutkan. Al-Abrar, Allah berikan ganjaran sekian-sekian. Al-Absar, Ulil Absar, Allah bagikan ganjaran sekian-sekian. Ulil Abab, Allah berikan ganjaran sekian-sekian. Muhajirin, ada dalam beberapa surah. Al-Muhajirin, Al-Ansar. Ini juga golongan-golongan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita boleh menilai diri kita, kita boleh melihat diri kita, kita boleh bangunkan diri kita melalui ciri-ciri yang telah disebutkan. Ini penting supaya kita sentiasa melihat keadaan diri kita apabila kita sudah bersyahadah,
meletakkan diri sebagai seorang Islam, maka kita harus memiliki mindset untuk kita membangunkan diri kita, islahkan diri kita ke arah satu tahap, satu kriteria yang telah diletakkan oleh Allah, yang digariskan oleh Nabi, kan, para nabi dan juga Rasulullah SAW, bersama juga dengan percontohan daripada para sahabat. Sebab apa? Sebab inilah yang akan membolehkan kita mencapai darjat seperti mereka, ya, seperti mana telah Allah letakkan. Okey, baik. Jadi dalam gerakan Islam, kita ada tokoh gerakan Islam yang dipanggil Imam Hasan Al-Banna, disebut sebagai pengasas gerakan Islam ni. Imam Hasan Al-Banna telah menggariskan beberapa ciri yang perlu ada dalam diri penggerak-penggerak dakwah ni, dalam ciri mereka yang menjalankan kerja-kerja nak membangunkan umat ini. Jadi dalam pembinaan kelompok-kelompok seperti ini, kan, Masa Madinah gariskan dalam risalahnya Islahun Nafs, tentang islahun nafs, membangunkan diri, membersihkan diri, membentuk diri ini. Itulah dia yang watak-watak ataupun ciri-ciri yang sekarang ini dinamakan sebagai 10 muasafat tarbiyah. Jadi abang rasa kalian pun sebenarnya dah maklum tentang ciri-ciri ini, kan, tahu tentang apa. Cuma malam ini mungkin kita berkongsi sedikit sebanyak lagi tentang dia punya prinsipal dia punya konsep sebenar dia, dan juga apa dia punya kisah-kisah yang boleh kita jadikan tauladan. Okey, sebelum tu Ilman boleh, tadi ke dia dah tunjuk dah tadi, tak tunjuk lagi lah? Belum. Sikit dah tadi. Okay. Kita tunjuk dulu. Okey, silakan. Alright. Baik.
Baik, alhamdulillah. Baik, abang akan sharekan skrin. Okey, 10 muasafat tarbiyah. Okey, 10 ciri apa nama ni, tarbiyah. Okey. Baik, jadi seperti mana yang telah disebutkan, 10 muasafat tarbiyah ini adalah perwatakan harakah, perwatakan haraki yang digariskan oleh Imam Hassan al-Banna untuk dibangunkan kepada dalam individu-individu yang menyertai gerakan Islam, gerakan yang tujuannya untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merubah masyarakat ke arah suatu keadaan yang lebih baik, ke arah Islam. Okey. Jadi kita pergi kepada ciri yang pertama, kan? Kalau ikutkan ada yang letakkan tak ada susunan sangat pun, tapi kita pergikan kepada keutamaan. Malam ni kita bincangkan keutamaan yang lebih ikut susunan dia. Kemudian abang mungkin tak akan banyak nak hurai satu persatu istilah-istilah term dan sebagainya. Kita pun ada tempoh dalam lebih kurang sejam je. Jadi pendekatan pada malam ini ialah akan menerangkan secara ringkas konsep-konsep bagi setiap ciri. Kemudian kita akan pasakkan dia dengan kisah-kisah daripada para sahabat dan juga ulama. Okay? Beberapa kisah-kisah lah. Sebab mungkin kita boleh tahu, mungkin kita boleh baca ciri-ciri ni. Tetapi bagaimana implementasi yang boleh dibuat oleh diri kita sendiri, kan, dalam konteks sesuai dengan garis panduan ciri-ciri yang telah diberikan tu, atau mana ciri tersebut, apa benda sebenarnya yang menjadi KPI ataupun menjadi kayu ukur bahawa kita telah mencapai kepada tahap yang telah, ataupun ciri yang telah digariskan oleh Imam Hassan al-Banna tu. Jadi dengan itu kita mungkin boleh menoleh pula. Kita boleh meneliti, mengambil ibrah daripada kisah para sahabat dan juga ulama. Okey, baik, yang pertama kita pergi kepada Salimun Aqidah. Okey. Salimun Aqidah ini kalau di ini kan akidah yang sejahtera. Akidah maksud apa? Akidah ialah ikatan. Jadi ikatan kepada apa? Tentunya kalau sebagai orang Islam, ikatannya ialah ikatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu. Tak mungkin dia membina akidah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salim pula maksudnya apa? Salim itu maksudnya sejahtera lah, kan? Akidah yang sejahtera. Apa maksud akidah yang sejahtera? Selamat, sejahtera. Sejahtera ni mungkin dalam faham kita boleh sebut akidah sejahtera tu aman kot, selamat. Tapi dalam istilah yang lebih mendalam ni, saya ingat, abang ingat kita masing-masing pun ada belajar juga. Dia pergi jauh lagi daripada sekadar selamat sahaja, daripada maksud sejahtera itu sahaja, kan? Jadi apabila disebutkan tentang Salimun Aqidah, dia nak tak nak, kan, dia adalah satu ungkapannya ialah Salimun Aqidah ialah kejituan akidah, kemurnian iman. Kejituan akidah, kemurnian iman. Ini disebutkan oleh Ustaz Siddiq. Ustaz Siddiq mengungkapkan Salimun Aqidah ialah kejituan akidah, kemurnian iman. Okay. Kemudian akidah, macam tadi cakap, akidah mesti betul selari dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kan? Bukan akidah Syiah, kan? Bukan akidah yang lain-lain lah, kan? Jadi maknanya lafaz syahadah itu mesti difahami secara mendalam. Okay. Dan kemudian apabila sebut sebagai Salimun Aqidah, dia ada, kita kaitkan dia dengan qalbun salim.
qalbun salim. Dalam surah Asy-Syu'ara 88 hingga 89 dan juga surah As-Saffat 84 ni sebenarnya menyebut tentang qalbun salim. Dan dua-dua surah, dalam dua-dua surah ini ia berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Dalam surah Asy-Syu'ara 88 hingga 89 itu sebenarnya adalah sambungan daripada ayat yang abang bacakan tadi tu, doa yang dibacakan pada awal tadi tu. Ini adalah doa sebenarnya sambungan ataupun sebab panjang doa dalam surah Asy-Syu'ara tu panjang, Nabi Ibrahim berdoa panjang. Dan Nabi Ibrahim menyebutkan tentang qalbun salim. Mereka yang memiliki, yang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang salim. Kemudian dalam surah As-Saffat tu Allah menyatakan tentang Nabi Ibrahim yang juga ada ciri-ciri qalbun salim. Okey, di dalam surah tersebut. Jadi apa yang dikatakan dengan qalbun salim dan apa kaitannya dengan salimun aqidah? Okey. Jadi bagi untuk memahamikannya, kita tengok Ibnu Katsir kata sebab bila dia bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah dengan qalbun salim, tentunya dia punya akidah ni mesti tepat. Akidah ni mesti tulis. Okey. Jadi Ibnu Katsir kata qalbun salim itu bermaksud hati yang sejahtera daripada kotoran, penyakit dan syirik. Kotoran, penyakit dan syirik. Hati yang bersih daripada penyakit dan syirik. Sebab itulah bila akidah ni nak tak nak mestilah meyakini bahawa Allah itu tidak ada percampuran dengan perkara-perkara lain lah. Maknanya tidak menyekutukan Allah dengan benda-benda selain daripada, maknanya tidak menyekutukan Allah. Okey, dan tidak ada penyakit-penyakit yang akan boleh menyebabkan kepincangan dalam akidah dia sendiri. Penyakit, contohnya penyakit syirik, kufur, nifak, kan, riya, ujub, hasad, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang ada yang akan mengganggu-gugat akidah. Yang ini sebenarnya apabila kita boleh tengok okey, sekarang berapa dah? Dah nak lepas setengah, baru slide ketiga. Okey, kita tengok kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Berkaitan dengan salimun akidah, dan ada banyak lagi kisah sebenarnya. Tapi kita ambil salah satu daripadanya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu ketika dia menerima ujian daripada ibu dia sendiri. Bila Sa'ad Abi Waqqas ini masuk Islam di umur yang muda, ramai yang masuk Islam dalam umur yang muda. Jadi satu ketika ibu dia mogok tak nak makan. Sebab apa? Sebab dia nak mendesak Sa'ad ini untuk keluar daripada Islam dan kembali menyembah berhala. Kan, keluar daripada Islam. Biar ibu lapar kan. Yelah seorang ibu kan, seorang anak bila tengok ibu macam tu, dia akan rasa goyah juga kan. Ibu, seorang ibu kan, ibu kepada kita. Tapi Sa'ad, apa yang dibuat oleh Sa'ad dan apa yang dikatakan oleh Sa'ad. Ini keteguhan akidah dia ni. Maknanya dia tak ada goyah. Jiwa dia, keimanan dia tu tidak goyah. Jadi dia kata apa? Dia kata pada ibu dia, demi Allah, ketahuilah wahai ibu, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, kemudian dia keluar satu persatu, tidaklah akan saya tidak akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apapun. Maka terserah kepada ibu apakah ibu mahu makan atau tidak. Jadi ini keteguhan akidah yang sangat tinggi, kan? Dan kita boleh tengok juga contoh-contoh yang lain. Bagaimana keteguhan akidah ni, maknanya jiwa dia sejahtera, dia tidak goyah langsung dengan apa-apa ancaman yang berlaku kepada keteguhan iman itu.
tidak ada keraguan. Sejahtera lah, maknanya jiwanya sejahtera dengan akidah tersebut. Dan maknanya Bilal juga sewaktu itu mempertaruhkan nyawa, tetapi dia tetap tenang, tetap mengatakan ahad walaupun fizikalnya sakit tetapi jiwanya tetap tenang. Begitu juga dengan Sumayyah yang akhirnya nyawanya diambil, kan? Jiwanya tetap tenang, mempertahankan akidahnya, keyakinannya walaupun nyawa di hujung, dah di hujung dah, maknanya dalam taruhan. Okey. Baik. Kemudian kita pergi kepada Sahihul Ibadah. Okey, Sahihul Ibadah. Yang ni okey. Sahihul Ibadah. Okey. Jadi dalam surah Ali Imran ni dia punya ayat dia apa? Kalau kamu mencintaiku, ikutlah aku. Okey, kan Rasulullah Rasulullah kata ikutlah. Mengikut Rasulullah. Jadi dalam hal ibadah ini Allah melantik Rasulullah SAW sebagai Rasul, kemudian mengajarkan proses-proses ibadah kepada Rasulullah SAW supaya dia menjadi ikutan kita. Sebab itu Rasulullah kata, solatlah kamu seperti mana aku solat. Dan haji, Rasulullah mengajarkan pada para sahabat untuk mengerjakan haji, puasa dan sebagainya, kan, melalui Al-Quran, dan Rasulullah menunjukkan contohnya, dan banyak lagi dalam ibadat umum dan juga dalam ibadah khusus. Jadi dalam konteks Sahihul Ibadah ini, kan, satu ni ibadah ni kita kena faham, satu ada ibadah umum, yang keduanya pertamanya ada ibadah khusus, yang keduanya ada ibadah umum. Jadi ibadah yang khusus, nak tak nak, memang kita kena ikut seperti mana yang telah digariskan oleh Rasulullah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ibadah umum ni ada banyaklah, dan maknanya dari Rasulullah pun menunjukkan contoh-contoh yang terbaik yang boleh kita ikuti dalam proses pengibadatan umum. Okey, baik. Jadi kita memiliki, bila sebut sahih ni maknanya sah lah, sah, benar, tepat. Jadi nak tak nak, bagi diri kita bertanggungjawab untuk benar-benar meneliti, tahu dan faham bahagian-bahagian dalam ibadah kita. Kita kena faham solat kita. Okey, ini adalah takbiratul ihram. Ini ialah ni. Apa yang sunat, apa yang wajib, apa yang sunat muakkad dan sebagainya. Kita kena tahu. Sebab ini asas dalam proses peribadatan yang akan membolehkan kita tahu bahawa apakah ini adalah bid'ah, apakah ini tidak, apakah ini bid'ah hasanah ataupun tidak. Maka dengan faham kita begitu, kita akan mampu memilih ataupun melaksanakan amalan ibadah yang tepat dengan seperti mana yang telah digariskan oleh Rasulullah. Kalaupun ia adalah bid'ah hasanah, dia tidak melanggar apa yang telah dinyatakan ataupun dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Okay. Itu penting. Sebab ibadah yang salah akan menyebabkan kita punya akidah dan lain-lain semua akan lari. Dan bahkan kalau kita berterusan melaksanakannya kemudian diikuti oleh orang lain, maka ibadah-ibadah yang salah itu akan menyebabkan orang lain terikut sama, dan generasi demi generasi berlakulah permasalahan berkaitan dengan ibadah ni. Jadi dalam Sahihul Ibadah tidak ada tokok tambah selain daripada yang telah digariskan oleh Rasulullah dan juga yang telah ditetapkan atau dibahaskan oleh ulama dalam konteks, terutamanya dalam konteks bid'ah hasanah. Okey. Jadi kita ambil iktibar daripada para sahabat yang selalu tanya kepada Rasulullah SAW, memerhati. Pertama, sahabat-sahabat ni dia sentiasa memerhatikan ibadah-ibadah Rasulullah SAW. Tengok Rasulullah solat tarawih, dia tengok solat biasa, perbuatan Rasulullah itu, ini dan sebagainya. Para sahabat ni meneliti. Jadi kita dalam konteks sekarang ni kita tak adalah Nabi kan. Tapi kita ada
ulama-ulama, kita ada tok guru ataupun ahli-ahli ibadah yang memiliki peribadah yang sangat hebat. Yang ini kita boleh percontohkan. Okey? Kita boleh tengok, kita boleh rapati. Dan sahabat-sahabat pun memang sentiasa merapati Rasulullah SAW untuk mengikut betul-betul seperti apa yang Rasulullah buat. Jadi begitu juga kita, sikap kita kena ambil. Okay? Ketepatan ibadah. Jadi kita jangan fikir dalam keadaan sekarang ni, kita fikir ibadah kita betul. Wuduk kita ni betul dah. Jadi kalau kita fikir macam tu, mari kita tengok kisah Hasan dan Husain. Ini abang ingat kita tahu tentang kisah Hasan dan Husain ni. Hasan dan Husain ialah cucu Rasulullah SAW, anak kepada Saidina Ali dan juga Fatimah. Tapi bagaimana hebatnya ketepatan ibadahnya walaupun cuma wuduk. Jadi satu ketika kita ulang balik. Sebagai ibrah kepada diri kita, jangan kita ambil mudah dalam proses peribadatan kita. Kita rasa, kita dah belajar dan lama dah kita belajar. Aku memang dah pandai dah wuduk. Aku pandai dah solat, aku pandai dah puasa dan sebagainya. Tapi kita kena sentiasa semak. Okay? Jadi satu ketika Hasan dan Husain melihat seorang lelaki mengambil wuduk dan mereka melihat cara orang lelaki tersebut mengambil wuduk cara orang lelaki tersebut mengambil wuduk tidak tepat, tidak betul. Jadi mereka ni duk bincang-bincang macam mana nak buat. Akhirnya dia pun berlakon berdua. Hasan dan Husain berlakon berdua, kan? Orang-orang bergaduh. Dia orang lelaki ni tanya apa yang berlaku, dan Hasan dan Husain pun menceritakan bahawa dia ambil wuduk tak betul dan sebagainya. Jadi dia kata, tengoklah kami ambil wuduk tu. Kami ambil wuduk ni betul ke tak betul? Jadi dia ambil wuduk. Dan akhirnya orang lelaki ni mengakui bahawa mereka mengambil wuduk tu lagi betul. Betul berbanding dengan dirinya. Maknanya hatta sekecil-kecil Hasan dan Husain itu diajarkan untuk memiliki ibadah yang sahih, ibadah yang tepat. Penting daripada awal lagi. Sebab apabila dia membesar, dia tidak akan, maknanya sebab penting daripada awal untuk kita melatih ibadah yang betul supaya apabila besar, ia tidak menjadi dia tidak melakukan ibadah yang hanya ikut-ikutan tetapi tidak faham yang mana betul, yang mana tidak, yang mana adalah sunat, yang mana adalah wajib, yang mana yang asas, yang mana yang tambahan dan sebagainya. Okey, itu kisah Hasan dan Husain. Kan? Biarlah kita tersentak pada malam ini dengan kisah Hasan dan Husain ni, kita semak balik kita punya segala ibadah-ibadah yang selama ini kita amalkan, puasa kita dan sebagainya. Mungkin kita faham, tapi mungkin dari segi konsep ibadah-ibadah tertentu kita tak faham. Mungkin kita dah biasa buat tapi sekadar menjadi rutin yang sebenarnya kita tak sedar ada berlaku kesalahan-kesalahan. Okey, baik. Selepas daripada Salimun Aqidah Sahihul Ibadah, kita kena pergi kepada ni penting sebenarnya. Mujahadah 'alan nafs. Okey. Mujahadah 'alan nafs. Iaitu melawan hawa nafsu. Ini ada dalam surah An-Nazi'at 40-41. Allah menjanjikan syurga bagi orang yang mujahadah dengan nafsunya. Okey, Allah janjikan syurga. Okey. Baik, jadi apa maksud mujahadah? Mujahadah ialah maksudnya ialah keupayaan untuk mujahadah 'alan nafs ni, usaha ke atas nafsunya ialah keupayaan mengawal nafsu. Jadi kita kena latih diri kita untuk bermujahadah bersungguh-sungguh. Okey, mujahadah dia mesti datang dengan sungguh-sungguh. Kita tak boleh kata aku telah mujahadah tetapi buatnya sambil lewa ataupun dah sekadar usaha sikit-sikit. No. Itu bukan mujahadah yang sebenarnya. Mujahadah mesti bersungguh-sungguh. Dia mesti itqan, dia mesti bersungguh-sungguh. Dia mesti tekun. Dia mesti push up to the limit. Itu mujahadah. Sebab yang kita lawan ni ialah nafsu. Nafsu ni
ialah satu apa nama ni, satu hal yang sekali dia kalah, dia akan bangkit balik. Sekali dia kalah, dia akan bangkit balik. Sekali dia kalah, dia akan bangkit balik. Jadi nak tak nak, mujahadah adalah proses berterusan yang mesti dibuat oleh diri kita. Jadi kita kena berusaha melawan dan menundukkan kehendak nafsu kita, berusaha dengan kesungguhan, kekuatan, kesanggupan pada jalan yang diyakini benar, meninggalkan apa yang tidak apa yang disukai oleh nafsu ataupun apa yang batil. Dan itulah Imam Ghazali menyebutkan bahawa antara tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah dia mengutamakan perkara yang disukai Allah berbanding dengan keinginan. Barangkali ada perkara yang kita, dan ini dalam Al-Quran, ada perkara yang kita suka tetapi ia mudarat bagi kita. Ada perkara yang kita tidak suka tetapi ia baik bagi kita. Dan kena ingat, mujahadah ialah jalan perjuangan yang ada banyak nah dan tribulasinya, banyak sabaran. Itu dia memerlukan kepada kesungguhan yang sangat tinggi. Okey. Baik. Jadi kita tengok kisah Abu Dujanah Simak bin Kharasah ni. Okey. Walaupun ini mungkin tidaklah berkait sangat, tetapi bagaimana usaha dia untuk memastikan anak cucu dia, anak-anak dia tidak tidak memakan sesuatu yang haram. Okey. Jadi kisah Abu Dujanah Simak bin Kharasah ni satu ketika Rasulullah pernah menegur Abu Dujanah ni sebab setiap kali selepas solat subuh dia terus balik ke rumah. Dia tak berdoa pun, dia tak tunggu masa berdoa bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tanya kepada Abu Dujanah ni, apakah kamu tak ada permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu berburu pulang begitu? Nabi tanya. Jadi Abu Dujanah jawab, ya Rasulullah, kami ada satu alasan. Apa alasan kamu? Cuba nyatakan. Okay. Begini. Jadi Abu Dujanah menyebutkan begini, rumah kami bersebelahan dengan rumah seorang lelaki. Di rumah lelaki itu ada sepohon kurma menjulang dan buahnya dahannya menjuntai ke rumah Abu Dujanah ni. Setiap kali ada angin bertiup, malam hari kurma tu akan jatuh berguguran di laman rumah Abu Dujanah ni. Kan? Jadi Abu Dujanah kata, ya Rasulullah, kami keluarga yang tak ada punya. Maknanya dia bukan keluarga yang dia keluarga yang miskin lah maksudnya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Jadi waktu anak-anak kami bangun, apa pun yang dia perolehi, yang dia nampak, dia akan makan. Oleh kerana itu selepas selesai solat, kami akan segera pulang sebelum anak-anak kami bangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik jiran itu kemudian kami berikan balik kepada pemiliknya. Kemudian Abu Dujanah teruskan lagi. Suatu hari dia terlambat balik ke rumah dan dia nampak anaknya sedang mengunyah kurma basah dalam tu. Dia pungut kurma tu, dia masukkan jari dia dalam mulut anak dia tu untuk keluarkan balik kurma-kurma tu. Kurma yang ada dalam mulutnya itu. Okey. Jadi dia dia memang bersungguh-sungguh untuk memastikan keluarganya, dia dan keluarganya tidak memakan sumber-sumber yang halal, yang haram, kan? Yang syubhah. Jadi cerita ni ada lagi sambungannya. Okay, tetapi abang berhenti dekat setakat itu saja. Kalian boleh cari cerita Abu Dujanah ni. Yang akhirnya kemudiannya ada berlaku keajaiban yang menyebabkan akhirnya milik pohon kurma itu menjadi milik Abu Dujanah. Okey. Jadi itu mujahadah. Sungguh-sungguh. Kan? Balik. Lepas solat pergi terus. Kan? Buat tiap hari.
Buat tiada hari. Okey. Baik. Itu kisah mujahadah. Okey. Kemudian kita tengok pula musaqqaful fikr. Okey, yang ni kita ambil surah Al-Alaq je lah. Perintah Allah untuk iqra, kan, dengan kalam, yang mengajarkan dengan kalam. Jadi kita ingat dalam proses memperluaskan musaqqaf pemikiran ini, memperluaskan keupayaan pemikiran kita ni, kita teman dalam sebagai ahli gerakan ni okay, sebagai ahli gerakan ini kena satu, pertama kena banyakkan membaca. Yang kedua, kena banyakkan menulis. Membaca, menulis. Kan? Dan faham kita tentang menulis ni bukanlah mesti sebab nak terbitkan artikel ke, nak buat buku ke, apa ke, tidak. Menulis ini adalah suatu proses yang akan memberi kefahaman, yang akan memberi proses pencambahan idea-idea dan sebagainya, yang akan memperkukuhkan keilmuan kita bila kita menulis. Kita tulis. Apa yang ada dalam perkara, kita akan tulis. Apa dalam perkara, dalam fikiran kita tulis. Daripada pembacaan kita tulis. Kita ni dan sebagainya. Okey? Itu antara lain yang perlu kita bangunkan. Dan maknanya musaqqaful fikr ini kena cross. Baca buku bukan hanya buku yang kita minat sahaja, baca buku-buku yang cross kita punya bidang kita. Betul kita tengok ulama-ulama dahulu, kan, Ibn Sina ke, Ibn Farabi ke apa ke, dia bukan hanya mahir pada bidang dia. Al-Khawarizmi ke, tidak. Dia juga pandai dengan filsafat. Maknanya bukan mungkinlah dia tidaklah menjadi rujukan utama, tetapi dia mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Sebab apa? Ilmu-ilmu ini dia Mio cakap polymath. Okey. Sebab ilmu-ilmu ini saling berkaitan. Kan, dia tidak hanya berdiri sendiri sahaja. Bila kita belajar tentang sains, dia akan ada matematik. Bila kita belajar tentang sosial, dia akan ada tentang ekonomi. Dia akan ada banyak lagi. Semuanya akan saling berkaitan. Dengan kesepaduan pemikiran itu, kesepaduan ilmu itu akan membolehkan kita akhirnya memahami tujuan hidup kita, memahami bagaimana cara boleh kita menjalani kehidupan kita. Kemudiannya dari segi ilmu-ilmu yang ada itu akan membolehkan kita membantu dalam konteks kita sebagai kader dakwah, membantu masyarakat untuk mendatangkan jalan-jalan penyelesaian yang lebih baik, yang lebih bersepadu. Tidak hanya separate, jadi tidak berasingan. Maknanya okey, disebabkan nak membangunkan ekonomi, jadi kita rosakkan alam. Sedangkan perkaitan itu tetap ada. Bagaimana kelestarian dan ekonomi itu mesti berlangsung bersama, kan, sebagai contoh. Okey. Baik, jadi kita tengok kisah Abdullah bin Abbas ni memang sangat muda lah. Dia sepupu baginda Rasulullah SAW, anak pakcik Rasulullah SAW iaitu Abbas. Jadi satu ketika, Rasulullah ni Rasulullah ni dia berkahwin. Salah seorang isterinya ialah makcik kepada Ibn Abbas, iaitu Maimunah binti Al-Harith. Jadi satu ketika Ibn Abbas ni tidur dekat rumah makcik dia itulah, Maimunah. Jadi ayah dia suruh duduk dengan Rasulullah tu pergi belajar. Jadi sepanjang malam dia berjaga, dia maknanya tidak tidur lena dan sebagainya, sampai dia terdengar Rasulullah bangun untuk solat, ambil wuduk. Malam-malam tu Rasulullah ternampaklah Ibn Abbas dia terjaga dan menyediakan air wuduk, maknanya mengambil wuduk. Dia nak ikut. Kau apa ni? Jadi kita pendekkan cerita. Akhirnya kita tahu sosok Abdullah bin Abbas ni adalah seorang yang terkemuka dengan ilmunya, yang sentiasa menjadi rujukan bagi di kalangan para sahabat. Okey.
Kalian boleh baca lebih lanjut tentang Abdullah bin Abbas. Jadi ini cuma orang kecil saja ni. Orang kecil bukan orang kecil. Muda ni, muda. Abdullah bin Abbas ni muda. Sama juga Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal pun ada keilmuannya yang sangat hebat. Yang mengaji banyak dihantar untuk misi-misi mengajar umat-umat Islam. Okey. Baik, itu kisah Abdullah bin Abbas. Okey. Kemudian matinul khuluq. Okey, kita pergi kepada matinul khuluq. Yang berapa dah ni? Okey. Okey, akhlak yang mantap. Matin maksudnya teguh, kukuh. Akhlak yang mantap. Mantap, guys. Okey. Matin maksudnya kukuh, teguh. Jadi surah Al-Qalam ini wa inna laka ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat agung. Maka di situlah percontohan yang perlu kita ikutilah. Kan yang paling agung sekali, yang paling mantap sekali, yang itulah kita kena ikut sebaik mungkin yang mana kita boleh. Kita kena di sini mujahadah kita tu untuk berusaha membangunkan karakter-karakter yang baik dalam diri kita. Okey. Jadi matinul khuluq ni kewibawaan moral, akhlak yang unggul. Okey, jadi kita tengok contoh Abdullah bin Rawahah ni. Okey, satu ketika Rasulullah Abdullah bin Rawahah ini sebenarnya seorang penyair. Suka berpuisi. Okey. Jadi satu ketika Rasulullah tugaskan Abdullah bin Rawahah untuk mendapatkan harta benda masyarakat Khaybar. Khaybar lah tempat tinggal kaum Yahudi. Jadi dipendekkan ceritanya, kan, masyarakat Khaybar cuba untuk merasuah Abdullah bin Rawahah ni. Dan dipendekkan cerita akhirnya dia maknanya akhlaknya tu walaupun disogok tetapi dia memiliki, kita kata tadi, matin ni, teguh, kukuh. Dia tak goyah, akhlak ni tak goyah. Maksudnya kita punya akhlak dalam keadaan apa pun, itulah kita. Itulah diri kita. Kita tidak berubah-ubah akhlak kita. Ya, akhlak kita seperti mana seadanya, bukan seperti mana seadanya. Akhlak kita yang unggul itu begitulah. Kan, tidak mudah tidak menjadi lalang. Kejap jadi baik, kejap jadi tak baik, kejap kita boleh ubah sikap kita daripada tegak ni macam ni dan sebagainya lah. Okey. Baik. Jadi apa Abdullah bin Rawahah kata? Harta yang kamu sogokkan, yang kalian tawarkan kepadaku adalah harta haram. Kami tidak akan memakan. Tegas. Maknanya akhlaknya tegas. Maka akhlak tegas maksudnya ditegas dengan pendirian, kan, dengan akhlak. Okey. Ini kalau apa ni? 15 minit tinggal. Kemudian kita pergi harisun ala waqtihi. Yang ni memang confirm surah Al-Asr menjadi dia punya ni. Otak kita adalah orang-orang yang rugi. Ini kita selalu baca, tetapi itulah perkara yang sering menjadi sumpahan kepada umat manusia ni. Ialah tentang masa ni. Kan? Okey. Apa maksud haris? Haris bermaksud mengawal, memelihara, menjaga, mengawal, memelihara. Harisun ala waqtihi, memelihara, menjaga masanya. Okey. Jaga waktu solatnya, jaga masa janji dengan orangnya, jaga masa mesyuaratnya. Tapi satu hal, peka dengan masa pun penting. Kita tak boleh nak sekadar lambat lagi ni dan sebagainya. Sekarang pukul apa tak kisah sangat pukul apa dan sebagainya. Kena peka. Waktu pagi, kita peka waktu pagi. Pagi kita mesti berusaha sebaik-baik mungkin sebab pagi adalah waktu rezeki. Maksudnya dia betul-betul mengambil peduli tentang masa. Kalau tak nanti, kalau berbatal kata, kalau tak nanti kena potong. Kan? Kalau kita tak potong dia akan potong kita. Okey.
Jadi salah satu perkara asas dalam penjagaan masa ni, mengawal, memelihara masa ni ialah meninggalkan perkara yang sia-sia. Pertama sekali, tinggalkan perkara yang sia-sia. Sebab perkara sia-sia ni akan memakan banyak masa. Sebab itu kalau kita lihat ramai orang kita pelik Ish, dia ni sibuk betul lah, macam-macam dia boleh buat. Mana dia dapat masa ni? Masa sama tak 24 jam. Tetapi macam mana dia boleh buat macam-macam? Okay. Itulah dia yang janji Allah, apabila dia menjaga masa, dia memperolehi keberuntungan. Tetapi orang yang tidak menjaga masa, dia akan memperolehi kerugian. Keberuntungan dalam konteks barakah. Masa dia memang dipenuhi dengan segala kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Maksudnya dia, Allah Tuhan melorongkan dia untuk membolehkan dia dapat membuat banyak benda-benda kebaikan dalam tempoh masa yang mungkin singkat. Tetapi kalau kita ni mungkin jenis main-main perkara sia-sia, kejap tengok Facebook 5 minit. Padahal nak buat benda lain ni, kejap tengok Facebook 5 minit. Yang itu yang akhirnya akan memotong kita, menghilangkan keberkatan-keberkatan tu. Okey. Ni ringkas je kisah ulama Ibn Nafis ni. Jadi Ibn Nafis ni dia akan sentiasa menajamkan pensel-penselnya. Jadi bila dia nak menulis, terus dia ambil je penselnya tanpa perlu membuang masa nak asah lah, nak apa dan sebagainya. Kan? Dia sangat menjaga, dan banyak lagi kisah-kisah tentang sahabat-sahabat yang ni. Ulama-ulama yang betul-betul sangat menjaga masa ni. Jadi kita kena ambil iktibar. Okey? Betul-betul. Ini cakap sungguh ni. Bab harisun ala waqtihi ni memang kena jaga masa. Alhamdulillah abang pernah masuk dalam wataniah, jadi bila bab ketenteraan ni, jundullah ni, jadi jundullah ni ansarullah, dia kena lagi lah menjaga masa. Jangan bermain okey. Baik, kemudian munazzaman fi syu'uni. Nizam urusannya segala urusannya tersusun rapi. Hari ni nak buat apa, okey, dah tersusun dan sebagainya. Ini yang sepatutnya yang kita amalkan sebagai umat Islam. Kan, umat Islam harus dilihat sebagai orang yang sangat tertib, sangat sistematik, sangat tersusun, sangat teratur. Dan kita boleh tengok bagaimana kehebatan. Kita ambil salah satu je lah. Ni kisah dua Umar. Dua Umar siapa? Umar Al-Khattab dan juga Umar Abdul Aziz. Umar Khattab kita tahu keupayaan Umar Khattab ini dalam mengurus. Ini kita ambil yang besar lah, maknanya dalam susun urusannya. Umar Khattab dia banyak menstrukturkan. Sewaktu Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dia banyak menstrukturkan pentadbiran dia supaya pentadbiran ni akan jadi lebih tersusun, lebih baik. Kemudian kita tengok Sayyidina Umar Abdul Aziz pula dalam tempoh 2 tahun memerintah, dia berjaya. Dia berjaya membuatkan penduduk yang di bawah pemerintahannya itu tak ada yang layak untuk menerima zakat. Maknanya kehebatan dalam proses kita kena faham tersusun urusan ini sebenarnya bukan sekadar pada peringkat kita secara peribadi, tetapi akhlak tersusun dalam urusan ini akan membantu kita dalam perihal apabila kita memegang sesuatu yang lebih besar, organisasi, masyarakat dan sebagainya. Okey, penting bermula daripada diri kita yang tersusun, maka kita akan membantu menyusun masyarakat dengan baik. Kalau kita sendiri tak tersusun, macam mana kita nak menyusun masyarakat? Betul Allah sebut dalam surah As-Saff, nak tak nak Allah suka kepada orang yang bunyan marsus, bangunan yang tersusun, kukuh, tersusun, baru power. Kalau tak ke mana lah. Okey, kemudian qawiyul jisim, memiliki
tubuh badan, jisim, tubuh badan yang kuat. Okay. Jadi salah satu apa dalam hadis ni abang ingat dia dulu masa hadis ni memang lama lah. 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia ialah kesihatan dan waktu lapang. Kesihatan dan waktu lapang. Okay, jadi kesihatan dari segi pemakanan, dari segi tubuh badannya, tak ada sakit-sakit dan sebagainya. Ini kena jagalah. Dan tubuh badan yang sihat bermula daripada pemilihan pemakanan yang sihat. Perut jaga. Perut adalah sumber penyakit kalau tak kita jaga betul-betul. Dari segi halalnya, dari segi toyibnya, bukan sekadar halal tetapi dia mesti toyib. Ya. Jajan contohnya, Twisties ke Superring ke kan, dia memang halal tetapi dia tidak toyib. Jadi kita harus memperhatikan makanan kita. Okey, dalam surah Al-Baqarah, kenalah kita memperhatikan apa yang kita makan. Bukan sekadar itu, selain daripada itu juga kita ambil juga iktibar daripada para sahabat yang mereka ini memang tubuh badannya sehat, tubuh badannya kuat, bersedia bila-bila masa untuk pergi berjuang. Dan sebenarnya tubuh badan yang sihat harus juga kita faham ialah sebenarnya bukan sekadar untuk buat kerja-kerja, tetapi yang lebih penting untuk kita ambil pegang kuat-kuat tubuh badan yang sihat adalah untuk membolehkan kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah dengan baik. Kan? Kalau kaki sakit, nak duduk sujud tak boleh. Jadi macam tak sempurna lah. Kan? Macam tak sempurna lah proses ibadah kita tadi. Sakit kan, puasa tak boleh. Sikit-sikit gastrik, sikit-sikit gastrik. Nak puasa. Jadi tak dapat nak sempurna ibadah kita. Kan? Pergi haji, nak sa'i dan sebagainya, sakit-sakit. Jadi kesihatan tubuh badan itu sangat penting, senaman dan sebagainya. Okey, jadi kita ambil Qawiyul Amin itu ciri yang telah diberikan ataupun diungkapkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Qawiyul Amin, dan bagaimana Nabi Musa membantu anak Nabi Shu'aib untuk memberi minuman kepada ternakan. Okey. Apa dah? 5 minit lagi nak habis. Ini rasanya tak akhir, tak. Qadirun ala kasbi, mampu berdikari. Kan? Okey, tidaklah seseorang makan makanan lebih baik daripada hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud AS makan dari hasil buah tangannya sendiri. Cari usaha sendiri. Kita tahu Nabi Daud ini tukang besi. Bekerja sebagai tukang besi. Kan? Dan kita tengok janganlah mudah-mudah anak ni maknanya kemahiran-kemahiran asas kita kena ajar daripada awal. Bukan sekat ajar, kita kena belajar daripada awal. Menjahit, masak, belajar. Menjahit bukan hal orang perempuan. Nabi menjahit. Sebab dia asas, baju kita koyak, kita boleh jahit sendiri. Butang kita tanggal. Butang tanggal lah, tak kerti nak jahit lah. Maka baju tu pun simpan. Dah bertahun-tahun, baju tu tak pakai sebab satu butang je tanggal. Kan? Minta pandai lah Ifan. Pergilah belajar kat kelas jahit. Satu butang je. Padahal benda tu mudah saja sebenarnya. Asas je. Tak perlulah nak jahit macam tukang jahit tu cantik-cantik, bunga-bunga dan sebagainya. Yang penting cukup dia boleh ni. Dan ramai para sahabat yang sebenarnya mampu menjahit sebab mereka menjahit baju mereka sendiri. Sebab itu kita tengok ramai para sahabat yang bajunya ada tampalan-tampalan. Jadi dan juga masak bukan ini masih kita kena masak, menjahit, membaiki, ini adalah asas yang mesti dipelajari sebagai seorang manusia. Banyak lagi perkara-perkara asas yang lain. Menanam, kan? Menyiang ikan kalau dalam keadaan sekarang kan. Tahu-tahu suruh orang je siang. Beli kat pasar, bang, tolong siang bang. Belajarlah siang ikan. Ini asas. Kan? Kelebihan kita apabila kita tahu perkara-perkara asas ini, dia akan meningkatkan self esteem kita, kan, meningkatkan keupayaan mandiri kita, maknanya kita akan ada kebebasan yang lebih. Kalau tak kita akan bergantung. Tiba-tiba satu ketika memang tak ada orang nak siang ayam contohnya. Tak boleh nak sembelih ayam. Kan?
Tak reti nak sembelih ayam. Macam mana? Kan? Nak siang ayam tak reti. Nak masak nasi tak reti. Jadi tak boleh lah. Kan benda-benda ni kena usahakan sebaik mungkin. Dan ia sebenarnya satu honor, suatu kebanggaan, satu maruah sebenarnya. Orang yang mampu mandiri ni ialah sebenarnya satu maruah. Dia memiliki maruah yang sangat tinggi sebab dia tidak perlu bergantung kepada orang. Cari duit, dia boleh cari duit sendiri. Cari makan, dia boleh cari makan sendiri. Cari isteri, itu lain cerita. Okay. Kita tengok kisah Abdul Rahman bin Auf. Dalam proses selepas daripada hijrah itu, kan, sahabat-sahabat ni Nabi badi-badikan Nabi badi-badikan mereka, kan. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni badikan dengan Sa'ad bin Rabi' daripada Ansar. Jadi kita tahu golongan Ansar ni dia sanggup menyerahkan apa benda yang dia ada kepada kelompok muhajirin, sebab muhajirin memang datang kosong, tak ada apa-apa, harta semua ditinggalkan. Tapi apa yang Abdul Rahman bin Auf buat, tunjukkan aku pasar. Kan? Dan padahal Sa'ad bin Rabi' tu ni nak apa? Nak rumah, nak harta, nak apa? Ambil aku bagi. Ada 2 orang isteri. Bukan setakat harta dengan rumah. Isteri pun dia nak kongsi. Ambil seorang isteri. Saya ada 2 orang isteri, kamu ambil seorang isteri. Kan? Abang tak boleh lah, abang ada seorang saja. Okay. Jadi maknanya dia tidak mahu bergantung kepada harta daripada orang. Dia boleh usahakan sendiri. Okay. Baik. Kemudian yang terakhir, ni terakhir lah. Dalam tempoh 1 minit. Nafi'un li ghairi. Bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik. Kita kena cari fungsi kita dalam masyarakat, dalam diri kita. Kita kena kenal diri kita dan kita kena tahu bagaimana kita boleh berfungsi. Dengan keupayaan kita itu, kita boleh berfungsi dalam institusi, dalam organisasi, dalam masyarakat. Kita kena tahu ruang bidang apa yang betul-betul kita boleh memanfaatkan, maksimumkan kebajikan, kebaktian kita, minat kita dan sebagainya. Kena fikirkan cara. Okey, dan kisah Sayyidina Abu Bakar ni banyaklah dan disentiasa menjadi kecemburuan bagi Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni sentiasa mendahului dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab ni banyak kali dia cemburu kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan satu ketika Rasulullah bertanya selepas daripada solat subuh. Okey. Siapa yang pagi ni dah berpuasa? Jadi tak ada orang lain jawab, akhirnya Sayyidina Abu Bakar dah berpuasa. Siapa hari ni dah ziarah orang sakit? Sayyidina Abu Bakar juga yang dah mendahului. Okey. Dan seterusnya lah. Yang akhirnya memang Sayyidina Abu Bakar mendahului orang lain lah dalam kerja-kerja kebajikan. Maknanya dia mikirkan apa lagi urusan manusia hari ni yang aku nak kena bantu. Apa lagi urusan manusia hari ni yang aku nak kena berikan manfaat pada diri aku. Bagaimana boleh aku memanfaatkan diri aku untuk kehidupan manusia. Begitu juga kalau kita faham, okay, yang ni satu perkara yang kita kena ubah juga pemikiran kita tentang fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain ialah wajib bagi diri kita, kan. Tapi fardu kifayah ni selalu kita faham bahawa okey, kalau ada orang lain buat, okey, maka kita terlepas. Kita jangan meletakkan fikiran kita macam tu. Kita kena meletakkan diri kita satu. Okey, perkara fardu ain tadi macam tadi cakap, ibadah kita kena check semua benda-benda tu. Itu perkara fardu ain bagi diri kita. Akidah kita, ibadah kita kena check. Kan? Kemudian dari sudut fardu kifayah pula, kita kena letakkan diri kita, aku adalah orang yang akan menyelesaikan urusan fardu kifayah. Akan ada banyak urusan fardu kifayah di kalangan umat Islam yang perlu diselesaikan. Akan ada banyak. Contohnya dalam keadaan COVID sekarang ni ialah menjadi tanggungjawab untuk kita berusaha mencari jalan penyelesaian, vaksin dan sebagainya. Perlu ada ilmuwan Islam yang mampu untuk menghasilkan vaksin contohnya.
ataupun mana-manalah perubatan apa dan sebagainya. Dan akan datang akan ada masalah-masalah yang baru dan sebagainya. Akan ada, sentiasa ada urusan fardu kifayah, dan mungkin akan ada setengah tempat tu fardu kifayah dah selesai di negara kita, di negara mereka tak selesai lagi perkara tersebut. Jadi kita letakkan diri kita untuk aku akan pergi sana untuk menyelesaikannya. Itu mindset kita tentang fardu kifayah sebagai orang gerakan. Kita tidak simply just meletakkan fardu kifayah, kalau dah ada orang lain buat, aku tak payah buat. Kita tak payah buat. Tapi kita tukar bahawa kitalah yang akan menyelesaikan urusan-urusan fardu kifayah. Dengan itu dia akan membantu merubah mindset kita bahawa kita akan melihat apa lagi masalah peringkat yang ada pada umat ini untuk kita bantu gerakan. Kalau tak, kita akan berada pada tingkatan tak apalah, ada dah orang buat kan. Gitu kita nampak berbeza Sayyidina Abu Bakar dia buat macam tu. Sayyidina Abu Bakar dia mendahului untuk dia selesaikan benda tu. Jadi bila contohnya menghantar orang ke kubur, tak apa, aku dah pergi dulu. Aku dah pergi. Kan? Contohnya ada satu lagi kisah lah. Ni satu kisah yang menyebabkan Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, kamu telah memberi kesusahan kepada kami. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar ni selalu hilang. Pendekkan cerita, Umar pun ikut sana Abu Bakar ni. Jauh. Ujung daripada bandar ni. Kan di pinggir-pinggir daripada ni. Ujung kampung lah. Dah ujung-ujung lah ni. Kan. Jadi Sayyidina Umar ni tak nak Sayyidina Abu Bakar tahu. Jadi sampai petang. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun dah balik. Sayyidina Umar pun pergi ke satu rumah yang tempat Sayyidina Abu Bakar pergi tu. Jadi dia masuk ke dalam tu, dia tengok ada seorang perempuan tua, buta. Kemudian ada anak cucu, anak apa, ada budak-budak kecil dan sebagainya. Jadi pendekkan cerita, dia tanyalah kepada perempuan tua tersebut. Perempuan tua tu buta. Jadi apa yang ditanya, apa yang dibuat oleh orang yang datang sebelum ni? Tolong basuh baju, tolong masak, tolong buat macam-macam lah, buat perkara dekat situ. Kan? Jadi disebabkan itulah Sayyidina Umar kata, Abu Bakar telah menyusahkan kami. Sebab apa? Sebab dia buat banyak benda-benda. Bayangkan kalau tak ada orang, dan sebenarnya nenek tu tadi, yang budak-budak tu adalah cucu-cucunya. Yang perempuan tua tu tadi, budak-budak tu adalah cucu-cucunya. Jadi Sayyidina Abu Bakar menyelesaikan urusan-urusan ini. Kalau tak ada orang, bayangkan apa yang berlaku. Jadi inilah kita kena letakkan mindset kita bahawa kita sebagai ahli yang sebagai orang yang nak terjun dalam bidang kebajikan, kebaktian ini, merubah masyarakat, membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, kita kena ada mindset yang seperti itu. Okey. Jadi abang ingat kalian boleh boleh cari lebih banyak lagi kisah-kisah sahabat berdasarkan kepada berdasarkan kepada ciri-ciri yang adalah supaya kita boleh ada keyakinan yang sangat kuat untuk membina diri di ciri-ciri ni. Kalau tak, kita mungkin cuma tahu tetapi kita tidak ada suntikan semangatnya. Okey, baik. Itu saja untuk perkongsian pada malam ni. Tak maaf banyak-banyak. Sebenarnya kondisi tak berapa nak baik sehari tu. Okey, sudah balik kepada Iman atau Mia.